sebelum bulan dinamakan bulan. Sebelum bulan-bulan mendapat nama, tuan-tuan. Syaban mendapat nama Syaban, Rejab mendapat nama Rejab, Ramadan mendapat nama Ramadan, Syawal mendapat nama Syawal, Dzulqa'dah mendapat nama Dzulqa'dah, Dzulhijjah mendapat Dzulhijjah, Muharram atau apa saja 12 bulan dalam Islam itu dapat nama, tuan-tuan. Untuk bulan Syaban ni, tuan-tuan, Syaban. Ada ke nama orang Syaban di sini? Kalau ada, tu kita tanya dia secara langsung, insya-Allah. Live telecast kita tanya dia, apa makna Syaban nama dia? Dan saya yakin kalau ada kat sini pun, Masya Allah, kita panggil ke depan, kita tanya dia, wahai saudaraku yang ku sayangi, kenapa nama anda bernama Syaban? Agaknya tuan apa, tuan-tuan? Apa agaknya jawapannya? Jawapannya adalah saya lagi bulan Syaban. Okay. Tanya pula nama Syawal, Muhammad Syawal, Ifki, Ronaldo, Neymar. Daftar baru ni, Masya Allah. Namun ramai ikut kembangan semasa. Lahir bulan Syawal, masuk habis nama Messi, Ronaldo, Neymar. Syawal, Messi, Ronaldo, Neymar. Syaban ni, tuan-tuan. Ya, kalau kita tengok, dan insya-Allah nanti kita anggap ini sebahagian daripada kenapa kita berada dalam majlis ini. Kalender Islam dulu dia sama macam kalender Syamsiyah. Dia tidak ikut Qamariyah, tak ikut bulan, dia ikut putaran matahari. Nabi kemudian pada hari Haji Wada, Nabi bagi tahu di antara pesan Nabi adalah supaya kalender Islam ikut Qamariyah. Kalender Islam ikut Qamariyah. Apa impact kita tuan Allah bayar? Impactnya adalah kalau Syamsiyah, apa yang berlaku pada musim itulah yang kekal berlaku setiap tahun. Contoh, musim panas, kalau dia bulan sekarang musim panas, maka setiap bulan dia akan jadi musim panas. Kalau musim sejuk, bulan Disember, setiap tahun bulan Disember dia akan jadi musim sejuk. Tapi tuan-tuan, kalau jadi Qamariyah, dia tak jadi. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang musim sejuk di bulan Ramadan, tetapi Disember tetap musim sejuk. Baik, nantilah kita cerita pasal itu lebih dalam. Tapi yang saya nak cerita ni, tuan-tuan, apa yang berlaku pada bulan ini sebelum bulan dinamakan bulan, sebelum Syaban mendapat nama Syaban, berlaku satu fenomena. Apa fenomenanya? Fenomenanya adalah orang ramai-ramai berbondong-bondong. Orang ramai keluar, orang ramai berbondong-bondong. Kemana, tuan-tuan? Yang tua, yang muda, ya. Berbondong-bondong, bersyu'bah. Syu'bah ni maknanya berpuak-puak. Kemana mereka? Mereka keluar mencari air. Keluar cari air. Kenapa dia nak cari air, tuan-tuan? Sebab bulan depan akan datang satu bulan yang mereka namakan sebagai bulan Ramadhan. Apa itu Ramadhan? Syiddatul har. Bulan yang panasnya bukan main. Dan bila sampai bulan Ramadhan, siapa yang tak sediakan air, maka pada ketika itu datang bulan Ramadhan, maka air akan mengering. Biasanya rumah-rumah tak mampu bertahan lagi pada ketika itu. Maka orang nak selamat melalui Ramadhan dengan baik, maka dia kena korban sekarang ni, mempersiapkan diri keluar beramai-ramai, keluar untuk cari air. Lantas dengan sebab bila datang bulan ini setamat tahun, maka ramai orang berpuak-puak, bersyu'bah, maka lantas bulan ini dinamakan bulan Syaban. Dan bulan kemudian yang disebut sebagai bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan, ya. Ditukar bahasa Melayu. Orang Melayu ni dia malas nak kan. Sebab tu kalau Ustaz Tajwid ni mengajar kita kan, yang paling payah orang Melayu ni sebab bila buat dia main Ramadan. Kalau salah rumah pula Rendan. Ya. Itu ada lagu tu bulan Rendan dia kata. Baik, semua yang saya kasihkan, apa kaitan yang saya nak ceritakan tentang sejarah lampau dengan kita pada malam ini? Orang yang nak berjaya di bulan Ramadan adalah orang yang kena persiapkan diri di bulan Syaban. Itu moral of the story. Kalau dia tak siapkan dirinya di bulan Syaban, tuan-tuan, bila sampai bulan Ramadan kita tak mampu bertahan.
Sebab itu tuan-tuan perasan ya, banyak ahli kuasa masjid dan surau di minggu pertama, Masya Allah, banyak kena komplain. Jamaah komplain, hari ini WhatsApp ada, Masya Allah, kelas dalam WhatsApp tak efisiennya ahli kuasa masjid dan surau kita. Jamaah ramai tapi tikar tak disediakan, mengamuk orang, Masya Allah, hampir-hampir nak buat demonstrasi. Kenapa? Tikar tak cukup. Pening kepada ahli kuasa, meeting, panggil pengurusi, panggil bagaimana kita nak bincang, bajet tak ada, Masya Allah. Ketika itu tuan-tuan penyelesaiannya apa tuan-tuan? Pengurusi masjid, Masya Allah, perdewan yang berpengalaman penuh pada ketika itu dibaca apa yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte. Apa kata Napoleon Bonaparte? Napoleon Bonaparte berkata, victory is belong to the most perseverance. Wahai ahli jatuh kuasa, jangan risau, jangan mudah dilanda apa yang kita buat, kita kena tahan. Orang maki tahan, orang hina tahan sekejap, dia kata. Tunggu, dia kata, lepas 2 minggu. Tuan-tuan, lepas 2 minggu tengok komplain ada ke tidak? Lepas 2 minggu, Masya Allah, komplain dah boleh hilang. Merumut-rumut dah tak ada dah tuan-tuan. Kenapa dulu merumut sekarang tak merumut? Adakah kerana dah cukup? Tak cukup dengan sendiri. Apa yang tak ada tuan-tuan? Jamaah yang dah kuat. Orang dah tak bersibuk-sibuk lagi nak datang ke tarawih. Kenapa tuan-tuan? Kenapa kita makin lama makin berat, makin lama makin payah, makin lama makin susah, makin lama makin tak larat. Nabi dan para sahabat makin kemudian makin laju, makin lama makin hebat, makin lama makin berat, makin lama makin banyak. Beza. Kita mula, Masya Allah, cara orang tu Masya Allah, apa tidaknya Masya Allah, sebab dah diingatkan dengan, sebab orang kata nak tahu Ramadan makin hampir senang saja. Dengar dan buka radio, buka radio, dengar apa dia? Dengar seorang muslimah membisikkan dengan begitu nada yang sangat baik. Nah, itu menunjuk anak masa tu. Yang sudah daripada beberapa bulan dulu dah tuan-tuan bisik. Kenapa dia bisik? Tuan-tuan tahu tak rahsia dia kenapa dia bisik? Sebab dia kena betul-betul buat sale pada minggu pertama dan kedua. Dan pada minggu ketiga, orang dah tak kisah nak makan apa pun tak apa dah. Minggu pertama, Masya Allah, suami, Masya Allah, WhatsApp isteri, ya, jangan lupa tamar. Masya Allah. Alaika bit tamar, baca pula hadis Nabi SAW. InsyaAllah, 3 biji tamar. Ya, kita ikut Nabi SAW. Masuk minggu kedua, daripada 3 biji, tinggal 2 biji. Atau mungkin sebiji. Masuk minggu ketiga, buang lah kata. Buang laku pun bulan 3. Buang laku pun bulan 3 kan. Kuih lapis semua makan habis juga. Masuk minggu keempat, tuan-tuan memang tak ada dah sama sekali. Walaupun muslimah tu dan tak buat apa dah. Memang berbuka Masya Allah dengan wajib, dodol, buah bulu, semprit. Itulah Masya Allah yang jadinya tuan-tuan. Jadi sebab tu persoalannya adalah kenapa kita tak jadi macam para sahabat? Kenapa para sahabat begitu hebat? Sayyidina Utsman bin Al-Affan bin Al-As bin Amr bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Senang cakap Sayyidina Utsman. Itu nama dalam IC dia. Sayyidina Utsman tuan-tuan, makin menjelang ke akhir, makin tinggal 2 rakaat sembahyang malam dia tuan-tuan. Sebab tu insya-Allah kita kena challenge. Sebab saya yakin Masjid Amaniyah kita pun menganjurkan qiyam al-lail rasanya ya. InsyaAllah masjid-masjid yang begini saya yakin akan buat program ibadah. Sayyidina Utsman makin hujung makin sedikit rakaat ni tuan-tuan. Makin hujung makin sedikit rakaat, tinggal 2 rakaat saja. Boleh baca dalam Azkar Imam Nawawi menceritakan bagaimana solat malam Sayyidina Utsman Al-Affan. Hanya 2 rakaat. InsyaAllah boleh jalan ya. Tuan-tuan boleh jalan ke tuan? Tuan-tuan saya minta izin untuk minum boleh. Tuan-tuan saya minta izin untuk minum boleh. Sebab bila saya tekan dia yang percaya dia refleks kat saya. Dan saya tidak macam kering. Boleh ke tuan? Separuh dia benarkan saya tak boleh lagi. Sebab guru saya pesan, satu rezeki yang semua orang tengok walaupun halal, saya tengok halal jakim itu alhamdulillah halal, tapi berkatnya paling sedikit. Kalau semua rezeki orang tengok tak kita seorang yang ambil, walaupun halal sekalipun tetapi tetap sedikit. Jadi sebab tu saya kena, walaupun malu ni minta izin kepada ketuan untuk saya minum. Boleh ke? Aduh, ketiga alhamdulillah yang dah boleh membentuk.
Siapa-siapa ada air pun boleh minum tuan ya, sebab memang pesan doktor sekarang ni kena banyak minum air. Alhamdulillah. Kita azan boleh dan suatu. Sebenarnya tadi insyaAllah tuan-tuan, di mana tadi? Inilah masalah manusia ni, kalau tak nikmat air dan dunia akhirat kalau tak lagi lempuh dah. Di mana tadi? InsyaAllah. Ya, di mana tadi? Saya dengar sejuk hati saya tuan. Bukan sebab air ni pun makna juga. Tapi bila saya tanya di mana tadi tuan-tuan, tuan-tuan meningkat ke semua.